Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Khairul Anwar. Bagi tuan-tuan yang dah masuk, boleh minta tolong share dan like permintaan daripada Ustaz Khairul Anwar. Mana cermin mata? Cermin mata terlupa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Walaupun malam ni pukul 9 ada movie cerita Cina kan. Tak apalah. Kita boleh tengok dekat Netflix kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa pun syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan, keizinan yang Allah berikan kepada kita, dan setiap kekuatan untuk kita buka Facebook ni kan. Nak tokat Facebook tu bukan benda yang mudah. Ujian yang sangat besar untuk diri kita kan. Lagi-lagi bila tengok ceramah. Kalau tengok TikTok tu ke, kalau tengok yang lain tu, rajin yo nak menekan, ada lawak, ada yang menarik kan. Ini ceramah apalah yang menarik Tapi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan ceramah yang susah untuk kita dengar ni dapat sedikit sebanyak menjadi asbab untuk kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga, menjadi asbab untuk kita mendapat nazarah, mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus menjadi asbab kita akan dihimpunkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Di kehidupan kita ni tuan-tuan, seperti yang sering kita ulang, kita bukan nak apa tu tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni tak lama. Kita nak bahagia macam mana pun, kita nak bergembira macam mana pun, kehidupan kita tak lama. Dan kita sendiri tak tahu bila kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jaminan usia, tidak ada jaminan nama, pangkat seseorang itu akan menyebabkan dia lambat ataupun cepat meninggal dunia. Kesemuanya atas kehendak dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang pasti kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena sentiasa mempersiapkan diri kita, sentiasa bersedia dengan amalan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita dah masuk kepada hadis yang ke-27. Dah tak banyak dah tuan-tuan, sikit lagi nak habis. Lebih kurang 3 balai hadis lagi. Hadis pun hadis pendek-pendek tuan-tuan. InsyaAllah dalam bulan depan kita akan khatam, insyaAllah. Baik, walaupun sebenarnya kita dah telajak benar dah ni tuan-tuan kan. Patutnya sekadar 20 pengajian, tapi dah jadi 27, dekat 30 pula dah kan. Kita cuba cepatkan sikit tuan-tuan ya. Okey. Hadis ke-27 daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini tuan-tuan, kita dah bincang dah pada minggu yang lalu tentang biografi beliau, nama beliau. Nama sebenar beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Qurashi Az-Zuhri, dan bapanya bernama Malik bin Uhaib, ataupun ada riwayat mengatakan bahawa nama ayahnya adalah Malik bin Uhaib dengan alif, bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas bin Mudar ibn Nidhar ibn Ma'ad bin Adnan. Beliau merupakan bapa saudara baginda SAW daripada sebelah ibu, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk daripada 10 orang al-mubasysyirin bil jannah yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka ini adalah daripada kalangan ahli syurga. Jaminan syurga tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka satu jaminan yang sangat tinggi yang orang lain tak dapat. Kat dunia ni tuan-tuan hanya 10 orang ni je.
yang jamin syurga. Yang lain jangan perasanlah kita nak kata kita jamin syurga. Kan? Kita pun tak tahu mana kedudukan kita. Mereka yang 10 ni pun tuan-tuan, yang Nabi dah jamin syurga pun tetapi mereka tetap beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh. Apatah lagi kita ni tuan-tuan yang tak tahu ujung pangkal mana diam kita sok di akhirat. Jadi kita kena sentiasa berusaha walaupun kita tidaklah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya. Mudah-mudahan dengan asbab kebaikan kita walaupun sedikit, tuan-tuan, kebaikan kita ni tak adalah kita yakin dengan kebaikan kita ni boleh masuk kita dalam syurga, tuan-tuan. Bosan mana amalan kita, tuan-tuan. Kita sedekah pun seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang terlupa, kan. Kut iyalah seminggu sekali. Ada tu yang sebulan sekali. Ada tu yang langsung tak ingat, kan. Kalau nak semayang pun kadang-kadang lambek, kadang-kadang capek. Nak baca Quran jauh sekali. Waalaikumsalam. Tuan Hasan Abdullah. Jadi tuan-tuan, amalan kita ni tak adalah handa-bona, tuan-tuan. Kan? Yang kita nak bangga-bangga benar dengan amalan kita ni. Yang kita nak rasa kita ni ahli syurga ni, tak ada bosan mana tu, tuan-tuan. Semayang pun kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lain poye, lain mikir, kan. Puasa pun kadang-kadang cenikir, kan. Jadi tuan-tuan, kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan beranggapan dengan amalan kita takkan masuk, tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW selalu sebut apa dia? Nabi kata, la yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk seseorang itu ke dalam syurga dengan amalannya. Kita tak akan masuk ke dalam syurga dengan amalan dia. Kita. Sebab apa, tuan-tuan? Amalan kita, orang ni 9 khabar, ciput dia, tuan-tuan. Waalaikumsalam, sambal hitam. Amalan kita ciput, sikit dia, tuan-tuan. Yang kita nak persembahkan kepada Allah ni memang tak layak lah, tuan-tuan. Kau ikutlah. Kau kira betul-betul lah, kan. Kalau ikut audit lah amalan kita ni, tuan-tuan, confirm tak lepas nak masuk syurga Allah dah, tuan-tuan. Banyak dosa pada pahala lagi, kan. Tetapi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita berharap dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, la yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi, seorang itu tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun takkan masuk ke dalam syurga ke wahai Rasulullah dengan amalan engkau? Maka Nabi kata, wala ana, bahkan aku pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalanku, kata Nabi SAW. Rasulullah yang semayang sampai bongkak-bongkak kaki, yang qiyamul lail setiap malam tak pernah tinggal, Nabi pun kata, aku tidak masuk ke dalam syurga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala meredai aku. Jadi kita semua akan masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena cuba sedaya upaya untuk menggapai redha Allah dengan apa pun kebaikan, walaupun dengan sekecil-kecil kebaikan. Mana kita tahu, tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar malam ni, kan, dengar ya, itu pun kadang-kadang kita punya pemikiran pergi ke tempat lain, kan. Kadang-kadang dengar kat depan ni, mata sebelah lagi tengok ke TV, contoh, ya kan. Tapi mudah-mudahan, tuan-tuan, dengan amalan yang kita anggap kecil ini, tuan-tuan, menjadi asbab untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambung balik tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini, tuan-tuan, beliau dilahirkan 23 sebelum hijrah, sebelum hijrah Nabi SAW, dan beliau memeluk Islam ketika berusia 19 tahun. Ada riwayat kata beliau memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Ala kulli hal, beliau adalah merupakan orang yang terawal memeluk Islam. Dikatakan orang ketiga, ada yang mengatakan bahawa beliau orang ketujuh. Tetapi sepakat mengatakan bahawa beliau adalah antara mereka yang terawal di dalam memeluk Islam. Dan kita juga dah cerita tentang mimpi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga akhirnya beliau memeluk Islam. Dan kita juga dah sebut tentang bagaimana ibunya yang menentang keislaman beliau, yang tak terima beliau Islam. Dia tak suka apabila mendengar Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk Islam. Ibu dia buat protes, buat mogok, kan. Ibu pun buat mogok. Dia tak nak makan. Dan perkara ini juga yang berlaku kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana ibu dia tak suka. Ibu dia tak gamar bila anak dia memeluk Islam. Ibu dia paksa untuk anak dia tinggalkan Islam. Kata ibu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau wahai Sa'ad tidak meninggalkan agamamu, aku takkan makan dan takkan minum. Mak protes. 3 hari, tuan-tuan, tak makan, tak minum. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Sa'ad kata apa? Wahai ibuku, kalaulah engkau mempunyai 1000 nyawa sekalipun, dicabut nyawamu itu satu persatu, aku tidak akan tinggalkan agamaku. Jadi ibu dia fikir, kotlah
1000 nyawa pun dia takkan masuk Islam. Ini kan dan ada satu nyawa je. Kau dicabut nyawa ni habis lagi. Kan menyesal tak sudah. Tak apalah. Biarlah. Beliau pun mengalah. Beliau makan dan minum seperti biasa. Jadi sebab ini juga kata sebahagian ulama turunnya firman Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Sekiranya mereka yakni ibu dan bapamu memaksa dirimu untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati mereka. Jadi kalaulah ibu dan bapa kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak wajib untuk membantuhinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun dia, apabila dia menyuruh kita untuk membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib kita patuh. Termasuklah ibu dan bapa kita. Kalau ibu dan bapa kita pun tuan-tuan buat perkara yang maksiat, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tak wajib kita patuh. Apatah lagi kalau bos kita dekat tempat kerja. Apatah lagi kalau pemimpin kita. Apatah lagi sesiapa pun yang bukan martabat ibu dan bapa kita menyuruh kita untuk membuat sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti ianya tidak wajib. Bahkan berdosa kalau kita mentaatinya. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita juga dah bincang tentang peribadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau juga dikenali sebagai bodyguard, pelindung baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa awal ketibaan Nabi ke kota Madinah. Ketika mana Nabi SAW pada malam itu tak boleh nak tidur, kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, kepada isterinya, laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni lailah. Kata Nabi SAW, kalaulah malam ni ada orang yang saleh, kata Nabi SAW, daripada kalangan sahabatku yang ingin mengawal, menjagaku malam ni. Kerana Nabi risau sebab musyrikin Quraisy masih mengejar dan ingin membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar Sayyidatina Aisyah dan Nabi dengar ada bunyi geseran pedang. Nabi tanya, man? Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ana Sa'ad ya Rasulullah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, aku adalah Sa'ad wahai Rasulullah. Nabi tanya, apa hal kau datang sini wahai Sa'ad? Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingin menjaga, ingin mengawalmu wahai Rasulullah. Tidurlah engkau wahai Rasulullah. Lalu Nabi mendoakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nabi terus tidur. Dan kita juga dah sebut tuan-tuan tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama memanah di dalam peperangan Islam. Beliau orang first, kan, yang mendapat jawatan pemanah pertama di dalam Islam. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas suatu ketika sebelum berlakunya peperangan Badar, beliau dihantar oleh Nabi SAW bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain untuk pergi mengintip, untuk pergi mengintai apa yang sedang dilakukan oleh tentera musyrikin Quraisy. Jadi peristiwa itu dinamakan sebagai Sariyah Ubaidah bin Al-Harith. Kenapa dinamakan sebagai Sariyah? Ada beza di antara Ghazwah dan Sariyah. Kalau Ghazwah itu disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sariyah adalah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi menghantar spy Nabi. Antaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain pergi mengintip. Dalam peristiwa tersebut tuan-tuan, tanpa disangka mereka melihat ada sekumpulan musyrikin Quraisy yang tengah mengambil air dan berlaku sedikit perselisihan. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah melepaskan panahnya. Walaupun pada awalnya Nabi SAW bagi arahan kepada mereka untuk pergi tengok je. Kau pergi tinjau je. Kau jangan ngada-ngada nak pergi serang. Jangan mengada-ngada nak buat apa-apa. Dan nak kau pergi tinjau je, kata Rasulullah. Tetapi disebabkan kesempatan yang dimiliki, akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas membuat keputusan untuk terus memanah dan menangkap tawanan perang tersebut untuk dibawa ke kota Madinah. Dan peristiwa tersebut diperakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga dah sebut tentang dalam peperangan Uhud bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau telah mempertahankan Rasulullah. Beliau telah menjadi perisai Rasulullah SAW. Beliau telah mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Sehinggalah Nabi SAW mendoakan kepada beliau untuk satu doa yang cukup hebat, yang cukup agung, yang kita semua impikan tapi kita tak dapat. Hanya Sayyidina Sa'ad yang Nabi doakan dengan doa yang hebat. Nabi kata apa? Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah. Kata Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah,
kau berilah panahan yang tepat kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan engkau perkenankanlah segala doanya. Jadi tuan-tuan, berkat daripada doa Nabi SAW ini, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah antara sahabat yang memiliki kehebatan, kemahiran memanah yang cukup handal. Sehingga dikatakan apabila beliau memanah, beliau tak pernah tersasar. Ini kehebatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau juga mempunyai doa yang cukup mustajab. Sehingga para sahabat pun gerun dengan doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Apabila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bila angkat tangan nak berdoa, semua risau. Takut-takut doa itu akan kembali kepada mereka, kena dekat mereka. Seperti dikisahkan tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berlaku sedikit perselisihan. Bila Sayyidina Sa'ad angkat je tangan nak berdoa, lari Sayyidina Umar kerana takut dengan doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin mustajab, yang didoakan mustajab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Sa'ad ni juga tuan-tuan, beliau mempunyai satu penglihatan yang cukup hebat, penglihatan yang tajam, sehingga kan orang yang jauh, satu ketika diriwayatkan beliau bersama dengan para sahabatnya tengah duduk minum kopi kan, borak-borak, tiba-tiba ada nampak satu kelibat yang cukup jauh. Orang lain semua tak nampak. Orang semua tu tengok apa benda itu. Zaman tu tak ada teropong tuan-tuan, tak boleh nak tengok teropong kan, kamera pun tak ada. Kalau ada kamera boleh jugalah kita ambil zoom kan. Sekarang ni kan ada macam-macam kamera kan, phone yang boleh 10 kali lah, 100 kali zoom pun ada kan, boleh tengok orang bangunan tinggi lah, macam-macam. Zaman tu tak ada. Yang sahabat lain tak nampak, tetapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, aku nampak dengan jelas seorang lelaki sedang menaiki tunggangan. Dan jelas binatang tersebut, orang tersebut yang dinampak itu, bila sampai memang betul seorang lelaki dengan tunggangannya. Ini hebatnya penglihatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau juga mempunyai kemahiran di dalam menunggang kuda. Dia handal menunggang kuda. Dan beliau juga dilantik sebagai 6 orang daripada kalangan ahli syura Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah, sebelum kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar memanggil beberapa orang sahabat. Jadi kisah dia panjang tuan-tuan, tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebelum kewafatan beliau, tentang bagaimana Sayyidina Umar dengar bisik-bisik orang-orang di Mekah, orang-orang di Madinah untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nanti kita akan bincang pada biografi seterusnya, pada hadis yang seterusnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan bincang secara panjang lebar tentang Sayyidina Umar. Tapi sebelum kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pergi menunaikan haji yang terakhir. Banyaklah panjang cerita, ada riwayat mengatakan bahawa ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengerjakan haji yang terakhir, beliau mendengar bisikan suara yang beritahu kepada beliau, wahai Umar, ini adalah hajimu yang terakhir, engkau tak akan datang haji pada tahun akan datang. Dan dalam peristiwa itu juga dikhabarkan ada seorang sahabat yang lain, dia dengar bisik-bisik orang-orang di Madinah kata, kalaulah Umar dah tak ada nanti, kita lantik orang kita, kata dia. Ini zaman politik tuan-tuan. Semua nak angkat calon dia, semua nak cadangkan orang dia. Jadi bila Sayyidina Umar dengar perkara tersebut, Sayyidina Umar pun terus balik. Bila sampai di Madinah, Sayyidina Umar naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Beliau berceritakan tentang kisah bagaimana ketika mana Nabi SAW wafat, maka sebahagian daripada kalangan Ansar mereka dah berkumpul, dah berpakat nak melantik siapa pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duk bincang-bincang, duk fikir-fikir, akhirnya mereka mencadangkan Sa'ad bin Ubadah kan, daripada kalangan Ansar. Mereka mencadangkan Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji sebagai khalifah terus daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mendapat berita, ketika itu orang sebahagian sahabat sedang menguruskan jenazah Nabi SAW seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Jadi ini orang-orang yang rapat dengan baginda SAW sedang menguruskan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada ketika itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi mereka bertiga bila dengar ada berita orang Madinah tengah berpakat untuk melantik Sayyidina Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah setelah baginda SAW. Sayyidina Ubadah ni daripada Bani Sa'adah, daripada Bani Sa'idah. Sebab tu peristiwa tersebut dikenali sebagai peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Orang Ansar mereka berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni dia macam suatu kawasan berhimpun untuk bermesyuarat. Macam kita balai raya lah tuan-tuan.
Jadi mereka berpakat di situ untuk melantik daripada kalangan keluarga mereka, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar, akhirnya mereka terus pergi ke tempat tersebut, iaitu Saqifah Bani Sa'idah, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terus memberi khutbah, beritahu kepada mereka, menceritakan kepada mereka dan menasihati mereka sehingga berlakunya sedikit perselisihan. Mereka kata, minna amir wa minkum amir, kata-kata sebahagian sahabat daripada kalangan Ansar, daripada kalangan kami ada pemimpin, daripada kalangan kamu pun ada pemimpin. Jadi mereka nak kedepankan pemimpin daripada kalangan mereka, sehinggalah akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengangkat tangan beliau supaya beliau boleh dibai'ah oleh para sahabat. Bila Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya, Sayyidina Umar terus meletakkan tangannya di atas tangan Sayyidina Abu Bakar, tanda membai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa tersebut, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dia dengar ada bisik-bisik orang. Ini sebab kenapa Sayyidina Umar beri khutbah, sebab dia dengar bisik-bisik orang. Akhirnya Sayyidina Umar dia kata dia risau kalau setelah kewafatan dia nanti orang lantik orang yang tak sepatutnya. Akhirnya dia minta kepada 6 orang ahli syura. Dia memilih 6 orang ahli syura daripada kalangan sahabah yang terpilih. Hari ini kita tuan-tuan kalau dekat majlis agama kita ada ahli majlis kan, ataupun penasihat yang akan menasihatkan untuk dalam sesuatu keputusan kan. Kalau di majlis agama kita ada ahli majlis yang terdiri daripada pengurusi majlis agama, pengarah jabatan agama, ketua polis dan sebagainya. Jadi ahli syura ni adalah mereka yang kita sebut yang tertinggi lah, bahagian yang tertinggi di dalam memutuskan sesuatu keputusan. Sayyidina Umar panggil 6 orang. Siapa dia? Pertama Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Yang keempat Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Yang kelima Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keenam adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Jadi 6 orang ini adalah ahli syura zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan mereka lah yang telah memilih khalifah setelah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar panggil mereka berenam. Sayyidina Umar kata, kau masuk dalam bilik itu, kau pincang, kau putuskan siapakah yang paling layak di antara kalian yang boleh menggantikan aku. Mereka pun berbincang, mereka mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan mereka. Seorang sahabat tanya, sahabat seorang bagi tahu, wahai Uthman, Nabi kata kau sekian-sekian. Wahai Ali, Nabi bagi tahu kau sekian-sekian. Jadi kesemua hadis-hadis itu dibentangkan oleh mereka bincang, dan kesudahannya mereka memutuskan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling layak untuk dilantik menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan daripada 6 kalangan mereka ini tuan-tuan, Sayyidina Umar mengatakan bahawa humul ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memberi satu pengiktirafan kepada 6 orang ini, yang antaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar kata apa? Humul ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Mereka 6 orang inilah yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi redha kepada mereka. Jadi 6 orang ini adalah orang yang terpilih, yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa ini juga tuan-tuan, kita dapati satu pengajaran yang cukup penting dalam membuat keputusan. Siapapun kita tuan-tuan, besar mana pun pangkat kita perlulah untuk bermusyawarah. Perlulah untuk meminta pandangan yang lain, sebab kadang-kadang kita rasa pandangan kita betul tetapi rupa-rupanya salah. Ini yang dilakukan oleh agung kita kan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Beliau membuat keputusan yang cukup bijak, memanggil para sultan untuk berbincang, untuk memutuskan siapakah yang paling layak. Jadi itu adalah kebijaksanaan kita punya Duli Yang Maha Mulia Seri yang di-Pertuan Agong. Dan perkara yang sama dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini tuan-tuan, beliau juga merupakan panglima dalam peperangan Qadasiyah. Peperangan Qadasiyah ini adalah sebuah peperangan pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu yang menentang tentera Parsi. Pada zaman baginda SAW, Nabi mengutuskan sahabat untuk menyampaikan surat baginda kepada Raja Parsi. Tapi surat itu dikoyak oleh Raja Parsi. Dia tak terima sebab dalam surat itu didahulukan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka apabila nama Nabi didahulukan. Dia kata patutnya nama aku.
Dan ni raja, dia nak hantar surat kat Dan. Dia kena mula daripada nama Dan, kata si Raja Parsi. Dia time tu tak ada lagi tuan-tuan format penulisan surat. Kan? Surat penulisan pun yang pertama adalah pengantar. Apalah kena penerima pula. Tak dulu, pengantar lah dulu nak bagi tahu daripada siapa. Tapi Raja Parsi ni tuan-tuan, sebabkan keegoan dia, dia rasa diri dia handal, dia rasa kedudukan dia yang agung, yang hebat, mempunyai negara yang hebat. Akhirnya dia tak terima, dia marah. Siapa lelaki ni yang hantar surat letak nama dia, bukan nama aku. Dia koyakkan surat Nabi SAW. Bila sahabat utusan Nabi itu kembali kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, apa cerita dengan Raja Parsi? Sahabat ni kata, wahai Rasulullah, dia telah mengoyakkan suratmu, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, mazzakallahu baladahu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengoyakkan, akan mencarik-carikkan negaranya. Dan itulah yang berlaku sehingga hari ini tuan-tuan. Hari ini dah tak ada dah nama negara Parsi. Dah lenyap selama-lamanya. Yang ada hanya negara-negara Iran, Iraq dan sebagainya. Untuk nama Parsi, sebuah negara yang besar, dah tak ada. Kerana telah dipisah-pisahkan seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda SAW. Mazzakallah. Semoga Allah mencarik-carik, mengoyak-koyakkan kerajaannya. Jadi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ingin menghantar tentera untuk menguasai Parsi. Ketika itu umat Islam mempunyai kekuatan yang hebat. Banyak negara-negara yang telah dibuka oleh tentera Islam. Tetapi sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu nak memilih siapakah yang paling layak untuk menjadi panglima dalam peperangan tersebut, mereka berbincang. Sayyidina Umar kata biar Dan jelah pergi dan akan mengetuai peperangan tersebut sebab ini peperangan yang besar, bukan peperangan yang kecil. Melawan tentera Parsi, sebuah tentera yang hebat. Tentera yang mempunyai, kalau kita bincang tuan-tuan tentang peperangan Qadasiyah ni tuan-tuan, orang Parsi ni dia gunakan tentera bergajah. Sebab tu dalam kisah peperangan Qadasiyah nanti dibincangkan bagaimana tentera Islam pada ketika itu hampir buntu, tak tahu nak buat apa. Dia guna gajah tuan-tuan. Macam mana kita nak lawan gajah? Kok sekarang ni ada senapang, ada meriam, boleh lagi. Time tu tak ada senapang, tak ada meriam. Yang ada hanyalah pedang, panah. Kan? Macam mana nak lawan dengan gajah yang godang? 9 ngobang godang, yang besar. Dipijak habis lagi. Akhirnya sehinggalah mereka membuat satu keputusan, dapat satu idea, cocok mata gajah-gajah tu. Bila cocok mata gajah tu, tumbang si gajah-gajah yang besar tu. Jadi ini dalam peperangan Qadasiyah. Sebelum nak menghantar tentera, Sayyidina Umar kata biar aku yang pergi. Sebab ni peperangan yang besar, melawan tentera yang hebat. Tetapi para sahabat yang lain tak setuju. Sahabat yang lain kata, wahai Umar, wahai Khalifah, Ustaz terangkan sedikit pasal hadis orang Roman. InsyaAllah nanti kita akan terangkan sikit pasal hadis orang Roman. Okey, kat mana cerita tadi? Sayyidina Umar nak jadi panglima perang, tapi sahabat lain tak setuju. Wahai Umar, kalau engkau pergi, siapa yang nak jaga Madinah ni? Engkau khalifah, kau tak boleh pergi. Kalau apa-apa yang berlaku kepada kau, siapa yang nak tanggung? Kau kena duduk di Madinah, jaga Madinah. Biar kami yang pergi berjuang menentang tentera Parsi. Jadi dalam perbincangan tu Sayyidina Umar kata, okeylah, kalau aku tak pergi, siapa yang nak ganti aku? Siapa yang layak untuk menggantikan aku sebagai panglima perang? Bincang, akhirnya Abdul Rahman bin Auf mencadangkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan kata dia, wahai Umar, aku mencadangkan untuk kau menghantar singa yang mencakar. Akan digelarkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai singa yang mencakar. Beliau seorang yang cerdik, seorang yang berpengalaman dalam peperangan, telah bersama dengan Nabi SAW dalam hampir ke semua peperangan baginda SAW. Dan dalam peristiwa peperangan Qadasiyah ini juga tuan-tuan, ketika mana tentera Islam ingin melintasi sebuah sungai yang cukup besar dan airnya sangat deras. Mereka buntu, tak boleh nak lintasi sungai yang besar dan air yang deras tersebut. Tetapi berkat doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelum nak melintas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan mereka berjalan. Dan mereka pun berjalan dengan selamat tanpa ada seorang pun yang cedera, tanpa ada seorang pun yang dihanyutkan oleh arus sungai. Dan pada ketika itu juga tentera Parsi tuan-tuan, bila dia melihat keadaan tentera Islam yang begitu hebat, boleh melalui sungai yang besar, yang deras tanpa ada sebarang masalah. Bahkan diriwayatkan bahawa mereka berjalan melintasi sungai tersebut ka'anna, seolah-olah mereka berjalan di atas air. Hebatnya doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apabila tentera Parsi telah tewas,
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah dilantik menjadi gubernur di Parsi ataupun ditukar menjadi Kufah. Kufah ni Iran, Iraq dan geng-geng di sana lah. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik menjadi gubernur. Tetapi tuan-tuan, ketika mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, berlaku fitnah yang telah ditimbulkan oleh penduduk Parsi sendiri. Dan tuan-tuan, nanti kita akan lihat bagaimana peristiwa ini jugalah nanti menjadi asbab kepada pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apabila tentera Islam telah menakluk kota Parsi, maka orang-orang Majusi yang ada di kota Parsi, mereka tak puas hati dengan Islam. Dia tak suka tentera Islam menawan mereka. Dan dalam kalangan mereka itu juga, bukan orang yang Majusi, orang yang Islam pun ada perasaan iri hati, dia tak puas hati, dia tak suka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin bagi negara mereka. Dia tak suka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas jadi menteri dekat dia. Dia tak nak. Kenapa? Dengan alasan bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang luar. Orang kita panggil orang Islam kata Semondo, kan? Orang luar yang bukan daripada asal Parsi. Dia tak nak. Dia tak suka dengan orang luar yang tunjuk pandai dekat tempat dia. Kau lahir mana, kau jaga tempat kau. Kami ada orang yang layak bagi kami, kata dia. Dia memeluk Islam. Namanya Usamah bin Qatadah. Seorang yang Islam, memeluk Islam. Tetapi ada perasaan tak puas hati dalam dirinya. Dia tak suka apabila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi khalifah. Apa yang dia buat? Dia sebarkan fitnah. Ini kerja orang politik, tuan-tuan. Dan hari ini pun berlambak. Bila tak puas hati, bila tak suka dengan seseorang, sebarkan fitnah. Keluarkan video. Keluarkan yang apa-apa. Supaya orang itu boleh dijatuhkan. Benda ni bukan ada pada zaman kita, tuan-tuan. Zaman para sahabat pun ada dah perangai macam ni. Yang menjatuhkan orang dengan jalan fitnah. Itulah senjata yang terakhir yang boleh digunakan oleh orang-orang yang gilakan jawatan, yang gilakan pangkat. Dengan fitnah. Jadi dia sebarkan fitnah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa? Dia kata Sayyidina Sa'ad ni semayang dalam copek, tak pergi berperang pula, pemalas duduk je dekat office, kan? Macam kita lah, kan, kita punya pemimpin macam-macam kita kata, pemalas lah, tak buat kerja lah. Kita pula tahu dia tak buat kerja, kan? Jadi ini yang berlaku kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Semayang copek, semayang main-main, kata dia. Perang tak join, dia duduk je, menengok je. Lepas tu bila dah dapat harta rampasan perang, tak dibagi sama rata, dia bolot semuanya. Ini fitnah yang disebarkan oleh Usamah bin Qatadah, yang digelari juga sebagai Abu Sa'adah. Dia Islam, tetapi sebab perasaan iri hati, sebab perasaan dengki dan tak puas hati, akhirnya sebarkan fitnah. Dan dia pun bukan orang yang kenal pun siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang terawal memeluk Islam, yang menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah, orang yang kuat beribadah kepada Allah SWT. Dia tak kenal. Yang dia tahu apa? Dia nak jawatan. Dia tak suka dengan orang luar. Jadi dia sebarkan fitnah tersebut. Apabila berita itu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, orang yang cukup tegas dalam pemerintahan. Dia tak ada bagi can, tuan-tuan. Kalau ada orang yang langgar SOP, contoh dia, kan, ini Sayyidina Umar, ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah pergi ni, tuan-tuan. Ni saya nak bagi contoh, ya kan. Kalau ada yang langgar SOP, ada yang buat salah, ada yang melanggar undang-undang, maka dia akan dipanggil oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cukup tegas. Dan kita lihat bagaimana berapa ramai para sahabat yang dipanggil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebelum ini pun kita dah cerita ketegasan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dia tak peduli siapa pun, walaupun Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang terawal memeluk Islam sebelum Sayyidina Umar memeluk Islam lagi. Walaupun Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tak peduli. Jadi Sayyidina Umar ini tegas. Dia kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tetap manusia dan dia boleh melakukan kesilapan. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menghantar SB, kan, Special Branch. Dia hantar Special Branch kepada Kufah untuk spy, untuk tengok betul ke tak betul yang berlaku di Kufah ni. Apabila Special Branch ni, tuan-tuan, macam-macam lah, kadang-kadang ada yang berlakon, kan, pergi datang, pergi cek, tengok keadaan betul tak apa yang disebarkan oleh Usamah bin Qatadah. Bila SB ni pergi tengok, cek,
Rupa-rupanya tuan-tuan, fitnah yang tersebar ini hanyalah berlega pada satu perkampungan yang kecil saja. Orang lain semua tak ada masalah. Dia je satu kelompok kecil yang tak puas hati. Ini orang macam ni tuan-tuan, sampai hari ni ada tuan-tuan. Dia tak pernah puas hati. Naiklah siapa pun, dia tak puas hati. Dia nak tukar. Setiap kali naik pemimpin, dia nak suruh tukar. Setiap kali nak naik pemimpin, dia nak suruh tukar. Kita pun tak tahu dia nak siapa. Agak dia nak naik lah agak kan. Kerja dia tak puas hati. Dia nak turunkan. Ni tak ramai orang macam ni tuan-tuan. Dia tak ramai, tetapi dia suara dia kuat. Hari ni kan, orang macam ni dia tak ramai, tetapi dia buat seolah-olah dia ramai. Dia tweet sampai jadi trending lah. Dia post dekat Facebook banyak-banyak lah. Dia orang macam ni tak ramai, tetapi dia buat seolah-olah dia macam ramai. Jadi hal yang sama berlaku kepada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bila dengar perkara tersebut, dia tak puas hati. Akhirnya Sayyidina Umar sendiri yang turun ke Kufah. Ini handalnya Sayyidina Umar. Tegasnya Sayyidina Umar. Tak boleh ada sikit pun yang curi tulang, yang ambil duit kerajaan. Sayyidina Umar sendiri ketika menjadi khalifah, beliau memakai pakaian yang koyak-koyak. Tak ada bodyguard tuan-tuan. Dia hidup dalam keadaan susah. Pada Amul Maja'ah nanti kita akan lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Amul Maja'ah, ketika kemarau yang melanda bumi Madinah, beliau tak makan. Ini hebatnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ini orang bawah-bawah nak ambil can, nak ambil harta daripada negara, nak curi duit kerajaan. Jangan harap dengan Sayyidina Umar. Takkan diberi pilihan, takkan diberi peluang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah sepatutnya seorang pemimpin. Kena ada jiwa tegas. Kita sebagai pemimpin kena bertindak dengan tegas. Siapa pun dia, ketika mana dia telah melanggar peraturan, maka dia kena wajib untuk dikenakan tindakan. Barulah negara kita akan menjadi aman dan barulah kita tidak akan dipertikaikan. Jadi Sayyidina Umar turun sendiri. Dia tak puas hati. Dia turun sendiri, dia panggil Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, panggil Usamah bin Qatadah. Panggil dua-dua, tanya, apa cerita sebenar ni? Apa yang berlaku ni? Seorang kata macam ni, seorang kata macam ni. Apa masalah wahai Usamah? Cuba kau cerita dengan dia, kata Sayyidina Umar. Ni kalau Sayyidina Umar cakap bahasa Negeri Sembilan lah kan. Sayyidina Umar kata, cuba kau cerita dengan dia, apa cerita? Apa masalah? Apa yang kau tak puas hati ni? Jadi Usamah bin Qatadah ni tuan-tuan, dia pun terus cerita dengan Sayyidina Umar dengan begitu yakin, dengan begitu confident. Kan? Dia dah tahu dia nak kantoi dia ni. Tapi dia buat muka confident tuan-tuan. Walaupun dia tahu dia menipu, dia membongak, dia memfitnah. Tapi sebab dah Sayyidina Umar dah turun ke depan ni, takkan nak buat muka ragu-ragu. Dia buat muka confident, macam tak bersalah. Dia kata apa? Fa inna Sa'dan kana la yusiru bis-sariyah, la yasiru bis-sariyah, wa la yuqassimu bis-sawiyah, wa la ya'dilu fil qadiyah. Kata dia, wahai Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ni pada ketika itu dikatakan bahawa Usamah ni dia tak kenal pun dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Time tu mana di TV tuan-tuan, perutusan pun tak ada, kan? Sekarang ni banyaklah perutusan, bolehlah kita kenal siapa Perdana Menteri kita. Mari time tu tak ada tuan-tuan. Perutusan tak ada, surat khabar tak ada, TV lagilah tak ada, internet lagilah jauh. Kan? Tak kenal siapa pemimpin. Tahulah nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi tak pernah tengok muka. Jadi Usamah ni dia tak kenal pun, tapi dia buat cerita. Dia cerita beria sebab kata sebahagian riwayat dia tak tahu yang sebelah dia itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun cerita. Dia kata Sa'ad ini kana la yasiru bis-sariyah. Sa'ad ni perangai dia tak pergi berperang. Dia duduk je kat office dia. Orang semua bertumpul lubuh, dia duduk dalam office dia. Wala yuqassimu bis-sawiyah. Dan dia ni Sayyidina Sa'ad ni kata dia, Sa'ad ni kata Usamah, Sa'ad ni dia tak membahagikan harta dengan sama rata. Habis dibolot dia je. Bertrilion-trilion dia ambil simpan untuk dia, kata si Usamah. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dan masalah si Sa'ad ni kata Usamah, dia ni kalau menjatuhkan hukuman tak adil, berat sebelah. Kok orang dia yang kena dia lepaskan, kok orang lain kena dia kenakan hukuman. Contohlah kan, tak adalah dia cakap macam tu, saya tambahlah tu. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dia kata Sayyidina Sa'ad ni tak adil dalam buat keputusan, dalam menentukan sesuatu hukuman. Tiba-tiba Sayyidina Umar bagi tahu, saya nak sebut, wahai Sa'ad, apa yang ingin kau katakan? Ini adil ni Sayyidina Umar. Dia tak dengar daripada sebelah pihak, dia dengar daripada dua-dua belah pihak. Macam tu juga kita tuan-tuan. Sebelum kita nak buat keputusan, apa-apa pun keputusan,
dalam keluarga kita ke, dalam pejabat kita ke, dalam kampung kita ke, dalam negara kita ke, jangan kita semata-mata mendengar daripada sebelah pihak. Sebab kita tak tahu kebenaran tersebut. Nak tahu macam mana? Tanya dua-dua belah pihak. Tapi kadang-kadang bila tanya dua-dua belah pihak pun tak dapat keputusan ni tuan-tuan. Kedua dua, seorang membongak, seorang lagi pun menipu. Macam mana nak tahu kebenarannya kan? Jadi susah. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat dengan jelas siapa yang menipu dan siapa yang tidak. Seperti yang berlaku kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bila diminta oleh Sayyidina Umar untuk beri pandangan, dia terus mengatakan kepada Usamah, "Wahai Usamah, bercakap benarlah engkau. Kau jangan nak membongak, kau jangan nak menipu." Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kata kepada Usamah, "Wahai Usamah, aku bagi pilihan dekat engkau untuk kau tarik balik apa yang telah engkau katakan." Ini kan dalam parlimen kan. Tarik balik. Macam tu dah cerita dah kan. Sayyidina Sa'ad kata, kau tarik balik fitnah yang telah kau lontarkan kepada aku. Fitnah ni cukup berat. Tetapi Usamah bin Qatadah ni tuan-tuan, dia cukup confident. Muka dia tuan-tuan, kan? Betul-betul confident macam tak buat salah. Dia kata, aku tak menipu dan aku tak akan tarik apa yang aku katakan. Itulah hakikat dia, kata si Usamah ni. Akhirnya kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau tak nak tarik apa yang telah engkau katakan, maka aku akan mendoakan kepada engkau. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas terus mengangkat tangannya. Ni orang muda tuan-tuan. Orang muda ni dia tak tahu sejarah. Dia tak tahu apa cerita zaman dulu. Dia tak kenal pun siapa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa dia mustajab. Didoakan oleh baginda SAW. Sahabat lain yang tahu semua takut. Tetapi si Usamah ni tuan-tuan, dia tak kenal. Ini macam zaman kita lah kan, orang-orang muda kita. Bila dia tak belajar sejarah, dia tak membaca, akhirnya dia tak nampak, dia tak tahu apa cerita yang sebenar. Apa yang dia baca dekat internet, dia anggap itu adalah betul. Maka dia pegang erat, dia perjuangkan bersungguh-sungguh. Jadi Usamah ni macam tu juga. Dia tak tahu apa cerita, dia tak kenal pun siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak tahu pun Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ini adalah orang yang paling rapat dengan baginda SAW. Orang yang didoakan oleh baginda SAW, yang doanya adalah mustajab. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atul 'umrahu wa atul faqrahu wa 'arridhu lil fitan." Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika hamba-Mu ini, yakni Usamah bin Qatadah ini, jika hamba-Mu ini adalah seorang pendusta, seorang penipu, seorang pembongak kaki kelentong," kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "qama riya'an wa sum'atan," dan dia berdiri dalam keadaan yang sombong, dalam keadaan yang overconfident, kan? Seolah-olah dia tak melakukan kesilapan. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Allah, fa'atil umrahu," kau panjangkanlah umur dia, kau lanjutkanlah umur dia, wa atil faqrahu, dan engkau berilah dia kefakiran yang melarat. Ini doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa 'arridhu lil fitan, dan engkau timpakanlah kepadanya dengan fitnah-fitnah. Ini doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu untuk orang yang telah menfitnah dia. Jadi ini je yang kita boleh ajar dengan orang yang suka menfitnah ni tuan-tuan. Sebab tu kita dalam kehidupan kita, jangan kita gemar menfitnah. Kalau kita tak tahu apa cerita, kita duduk diam-diam. Jangan kita suka buat kerja orang, kan? Hari ni suka jadi keyboard warrior, suka jadi netizen yang berjaya. Ini ramai orang hari ni tuan-tuan. Semua benda dia nak komen, semua benda dia nak share, semua benda dia nak bercakap. Macam dialah yang tahu segala-galanya. Kita risau tuan-tuan, bila kita bercakap segala-galanya, kita risau apa yang kita cakap itu adalah fitnah. Dan lebih merisaukan apabila orang yang difitnah itu mendoakan keburukan untuk diri kita. Sia-sia hidup kita tuan-tuan. Daripada kita tak kena mengena, sebabkan kita fitnah, akhirnya kita mendapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tuan-tuan duduklah dan diam. Janganlah kita ramai menyibukkan orang. Janganlah kita suka untuk menyebarkan fitnah yang kita tak tahu. Okey. Allahumma in kana 'abduka hadha kadiban, kata doa Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, ya Allah, kalaulah si lelaki ini pendusta, kalaulah dia pembongak, maka
engkau timpakanlah kepadanya kefakiran yang melarat. Kau panjangkan umur dia dan kau timpakan kepadanya dengan pelbagai fitnah. Kata Jabir bin Samurah, lelaki ini, yakni Usamah bin Qatadah ini, diriwayatkan bahawa umurnya sangat panjang. Sehingga dikatakan umur dia 100 lebih tahun, tak meninggal-ninggal. Kelopak mata dia ni tuan-tuan, dah jatuh ke bawah. Sebab terlalu tua usia dia. Dan hari ni kalau kita tengok orang yang umur sampai 90 pun okey lagi. 98 pun tak adalah sampai mata dia ke bawah. Ini mata dah ke bawah tuan-tuan. Nak menunjukkan lewatnya usia dia. Allah panjangkan umur dia berkat daripada doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Umur yang panjang, kelopak mata dah jatuh, tetapi dia masih duk mengurat anak dara orang. Anak dara orang lalu dia pergi sweet dia pergi kenyik-kenyik mata. Mata dah ke bawah dah ni. Umur dah 100 lebih. Dah tua dah. Tapi masih nak mengganggu anak dara orang. Dia buat sweet-sweet. Dia kenyik-kenyik mata dengan anak dara orang. Sehingga akhirnya dia telah difitnah, telah dipukul, telah dipulaukan dan diberikan kata-kata yang kesat. Sebab apa? Dah tua bangkok, tak sadar diri dan nak mampu. Yang contoh kan, orang marah dengan dia dan dia ditimpa dengan pelbagai fitnah. Dan inilah asbab daripada doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah beliau doakan kepada Usamah bin Qatadah disebabkan fitnah yang dilontarkan oleh Usamah bin Qatadah. Jadi sebabkan peristiwa itu jugalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia dah tak nak dah jawatan. Dia kata, dah lah tu Umar, poning kepala dia dengan jawatan ni Umar, dan letak jawatan lah kan. Susah pun lah, poning kepala, buat ni tak kono, buat ni tak kono. Apa yang dia ambil, semuanya orang bising, semua orang minta dan letak jawatan. Contoh lah kan, tak ada kono-kono ni tuan-tuan. Semua yang sebut tak kono, orang duk hashtag kerajaan gagal letak jawatan. Contoh lah kan, itu kalau ada time tu lah hashtag. Time tu tak ada hashtag dia tuan-tuan. Orang paksa untuk letak jawatan. Dan lah wahai Umar, poning kepala dia, bila dia duduk rumah yang beramal lagi elok. Ini keputusan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Umar tak boleh nak halang. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, dia orang jenis yang tak suka poning kepala. Kau bergaduh-gaduh, kau merabut-rabut, kau ambil lah, dia tak nak mana dah. Kau ingat dia ingin mana, kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Dia tak ingin dah. Bila dia duduk beramal, dia tak suka melibatkan diri dengan fitnah-fitnah, pergaduhan ni dia tak gemar. Sebab tu ketika mana peristiwa peperangan Siffin, begitu juga peperangan Jamal. Peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, peperangan Jamal di antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Dalam dua peperangan itu, beliau tak masuk campur langsung, tak ambil pot langsung. Sehingga ada orang lain yang datang minta kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, bercakaplah sikit. Kau ni orang besar, kau orang yang rapat dengan Nabi, kau antara orang yang awal memeluk Islam, bercakaplah sikit. Janganlah diam je, kami nak tahu apa pendirian kau, stand kau apa dia. Kan? Baru ni tuan-tuan, panjang mana pula kan rasa dah pukul 10 dah, tak masuk hadis Okay tuan-tuan, sikit lagi. Baru-baru ni tuan-tuan, ada orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang golongan-golongan Ustaz yang tak nak masuk politik, yang menganggap politik itu kotor, yang dia kata saya tak terlibat dengan politik, saya tak masuk campur dengan politik, saya tak ada kena-mengena dengan politik, saya tak ada politik. Apa komen Ustaz, dia tanya saya kan? Komen dia mudah tuan-tuan. Maksud daripada orang yang kata saya tak terlibat dengan politik, bukanlah maknanya dia tak masuk campur langsung, bukanlah maknanya dia tak peduli apa berlaku kepada negara dia. Tak. Maksud, ada sebahagian orang yang mengatakan saya tak masuk campur dengan politik. Maksudnya adalah dia tak adalah nak bergeria sokong parti tertentu. Pertahankan bersungguh-sungguh. Apa pun yang berlaku dia tetap pertahankan. Walaupun satu negara tahu salah, dia tetap pertahankan. Tetap mengatakan pemimpin dia adalah jujur, pemimpin dia adalah amanah. Jadi ini yang dimaksudkan tidak menyokong mana-mana, tidak memasukkan diri atau menyibukkan diri dengan politik. Bukanlah maksud tak ambil tahu langsung. Dan ini juga apa dipesan oleh guru kami, Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, anak kepada pengarang kitab kita ni. Beliau sering pesan. Dia kata, ketika mana engkau balik nanti wahai hakim, kau jangan libatkan diri kau langsung dengan politik. Duduk jauh-jauh. Sebab apa?
Sebab ayah beliau seperti kita sebut dalam biodata beliau, biodata pengarang Said Abdul Aziz, ayah kepada Said Abdul Mun'im. Said Abdul, anak dia masih hidup. Beliau merupakan guru kami di Maghribi dan kami banyak mendapat ilmu daripada beliau. Dan Said Abdul Mun'im juga tuan-tuan seorang ulama yang cukup menghormati dan menyayangi penuntut ilmu. Dan kita dah sebut tentang biodata ayahnya, yang mana ayahnya juga pernah terlibat dalam politik, sehingga berlakunya fitnah, sehingga menyebabkan beliau dipenjara dan sebagainya. Sebab tu akhirnya dia kata, Said Abdul Muin, anak kepada Said Abdul Aziz, dia pesan, Hakim, ketika kau balik Malaysia nanti, jangan kau libatkan diri kau dengan politik. Sibukkan kau dengan kerja lain. Sibukkan dengan dakwah. Jangan peduli dengan politik. Maksud jangan peduli politik bukan kita tak keluar mengundi, bukan kita tak ambil tahu langsung apa yang jadi dengan negara kita. Maksudnya kita tidak masuk dalam satu politik, jadi orang yang besar-besar, pertahankan bersungguh-sungguh dan sebagainya seperti kita sebut tadi. Maksud tak join politik bukanlah kita tak ambil tahu langsung. Jadi orang yang kata dia tak ambil tahu politik adalah orang yang tak nak mencampakkan diri dia dalam fitnah seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia tak nak ambil tahu bukan sebab dia tak peduli, tapi sebab dia takut dengan fitnah yang berlaku. Jadi dalam peristiwa tersebut, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak masuk mana-mana pihak. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah datang kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk minta sokongan untuk bagi SD. Kan hari ni kan ada SD kan, minta sign. Minta kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas enggan. Dia kata, bagaimana aku nak menghina, aku nak mencaci seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah SAW. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tak nak, enggan untuk mengambil untuk sign SD tu. Dia tak nak terlibat. Kau jangan usik dia. Dia nak duduk, kau jangan libatkan dia. Ini pendirian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan inilah pendirian sebahagian ahli agamawan yang tak nak melibatkan diri mereka, tak nak mencampakkan diri mereka dalam politik. Bukan sebab politik itu kotor. Ada orang kata politik ni kotor, jangan masuk. Dia macam tai anjing, macam tu kan. Ada sampai tahap menggelarkan dengan perkara yang tak sepatutnya. Politik itu bukanlah kotor. Dia menjadi kotor disebabkan orang politik yang mengotorkan. Tetapi politik itu sendiri dia adalah tidak kotor. Bahkan politik itu sangat penting dalam sesebuah negara. Kalau politik tak ada, hancur negara kita. Kalau negara kita dikuasai oleh orang yang bukan Islam, yang memusuhi Islam. Ini dua syaratnya, jangan salah faham. Ambil ayat ni penuh-penuh ya. Yang tidak Islam dan memusuhi Islam. Maka ini yang kita risaukan. Sebab tu ada seseorang pernah berkata, saya tak boleh sebutlah nama dia kan. Tuan kata orang politik pula. Tapi perkataan ini sangat baik. Sejarah tuan-tuan membuktikan bahawa orang yang bukan Islam duduk di bawah orang Islam tak pernah mendapat musibah, tak pernah dibunuh, tak pernah diperlakukan dengan perlakuan yang kejam. Ini sejarah membuktikan. Tidak pernah mana-mana orang yang bukan Islam duduk di bawah kerajaan Islam dibunuh beramai-ramai, disiksa, dipenjara dan sebagainya. Tetapi ingat, sejarah juga membuktikan bukan semua orang Islam yang berada di bawah pemerintahan yang bukan Islam selamat. Lihat saja bagaimana yang berlaku di China, Uyghur, bagaimana yang berlaku di India, bagaimana yang berlaku di Palestin, bagaimana yang berlaku di Perancis, bagaimana yang berlaku di negara-negara barat yang pemerintahnya bukan Islam. Ini kita kena faham tuan-tuan. Bila kita tak faham perkara ini, kita duk syuk semangat kita sahaja. Kita tak memikirkan apa musibah yang bakal kita tempuhi. Sebab tu kita kena, penting politik. Penting untuk kita ambil tahu, jangan kita tak ambil tahu langsung, jangan kita campak jauh-jauh. Sebab kalau kita tak ambil tahu politik, akhirnya orang lain yang akan ambil politik. Dan musibahnya bila orang yang ambil politik itu adalah orang yang membenci Islam. Akhirnya habis kita dengan agama kita, dengan dunia kita. Dua-dua habis, dua-dua hancur. Wal'iyadzubillah. Okey. Tak masuk kita ke hadis ni kan. Okey. Habis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah. Ada riwayat mengatakan bahawa beliau meninggal pada tahun 56 Hijrah, ada kata 57, ada kata 58. Tapi pendapat yang paling kuat, beliau meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah dan beliau dikebumikan di Madinah. Dan beliau adalah merupakan sahabat yang terakhir yang meninggal daripada kalangan muhajirin, orang yang berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Beliau adalah orang yang terakhir yang meninggal daripada kalangan
muhajirin radhiyallahu taala anhum jami'an. Kita tengok sikit hadis ni tuan-tuan sebelum kita habiskan. Hadis ini daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini menarik sebenarnya tuan-tuan. Dia tentang orang-orang yang suka mencari duit dengan lidahnya. Orang yang mendapatkan keuntungan dunia melalui lidahnya. Seperti mana Nabi gambarkan sama dengan lambu. Kenapa Nabi umpamakan dengan lambu? Apa kena mengono orang yang mencari makan dengan lidah dengan lambu? Kita tengok hadis ini. Nabi kata, sayakunu qaumun, akan terjadi satu kaum yakuluna bi alsinatihim, yang mana kaum ini mereka makan dengan lidah-lidah mereka. Kama takulul baqaru minal ardi, seperti mana lembu-lembu, dalam riwayat ini mengatakan al-baqar dengan mufrad lembu, tapi ada dalam riwayat lain mengatakan al-baqirah, yang sekumpulan lembu. Kata Nabi SAW, akan terjadi satu kaum yang mana mereka itu makan dengan lidah-lidah mereka seperti mana lembu makan daripada hasil tanah. Kama ta'kulul baqaru minal ardi, macam mana lembu makan rumput, meragut rumput dengan lidahnya, maka seperti itulah kata Nabi SAW akan terjadi satu kaum yang mana mereka makan hanya dengan lidah mereka. Sumber pencarian mereka hanya melalui lidah mereka, melalui air liur mereka. Hanya bercakap, dapat duit. Menyanyi, dapat duit. Memuji, membodek, apa nama lagi kan? Mengampu, dapat duit. Ini ada kerja hari ni, mengampu. Ada kerja hari ni, cyber trooper. Kan? Apa nama saya pun tak tahu benar. Cyber trooper. Kerja dia hanya sebarkan fitnah. Kerja dia pertahankan sesuatu politik, pertahankan sesuatu individu. Dia memang diupah kerja dia untuk tu je. Kerja dia menulis. Ini kerja untuk apa tuan-tuan? Kerja menggunakan, walaupun dia bukanlah guna lidah ya, tapi dia gunakan perkataan-perkataan dia untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Okey, kita tengok apa yang kata oleh Syekh Aziz. Ni kono dekat ustaz ni. Ustaz ni pun sama, cari duit, mengajar, dapat duit, mengajar, dapat duit. Salam kaut kan, kadang-kadang salam kaut sampai pakai Mercedes ada, BMW ada. Okey, kita tengok. Adakah yang dimaksudkan adalah ustaz-ustaz yang mengajar, ataupun dimaksudkan oleh penceramah-penceramah yang bercerita tentang bisnes. Kan hari ni kan ramai yang cerita tentang bisnes, cerita tentang marketing lah, apalah, bayar sampai ratus ribu tuan-tuan, sampai beribu. Tapi ada yang ramai datang, itu yang pelik tu. Okey. Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ni dia kata apa? Perkara ini telah pun muncul di masa sekarang ini, iaitu golongan yang menjadikan puji-pujian. Okay. Pertama kata Sayyid Abdul Aziz, golongan yang mendapatkan rezeki, yang mencari rezeki dengan lidah mereka, yang pertama adalah yang menjadikan puji-pujian. Puji-pujian ni apa? Qasidah, madeh. Madeh kan orang Melayu kita panggil madeh. Madaih, asal perkataan dia madaih, tapi dia payah benar madeh je lah, senang kan. Madaih itu adalah puji-pujian. Ataupun jemputan perayaan, panggil dalam majlis, menyanyi ke, berqasidah ke, apa ke kan, dalam majlis-majlis umum, serta di dalam radio, ataupun panggil dalam radio, bercakap dalam radio, dapat duit. Sebagai punca pendapatan yang menyara hidup dan mengumpul harta. Dijadikan perkara tersebut sebagai sumber pendapatan. Ini yang kita kena faham. Yang Nabi sebut dalam hadis ini adalah orang yang menjadikan lidah mereka sebagai sumber pendapatan utama dia. Dia jadikan lidah dia sebagai asbab untuk dia mendapat kekayaan dunia. Kata Sayyid Abdul Aziz, inilah golongan yang makan dengan menggunakan lidah mereka. Yang ini satu-satunya jalan untuk mereka memperolehi harta adalah dengan menggunakan lidahnya, seumpama lembu yang meragut rumput dengan menggunakan lidahnya tanpa menggunakan anggota yang lain. Jadi perumpamaan, kenapa Nabi bagi perumpamaan dengan lembu, kenapa tak bagi perumpamaan dengan yang lain? Sebab tuan-tuan, lembu ni adalah binatang yang makan dengan menggunakan lidah. Dia membolit dengan lidah dia, dan dia tak guna tangan. Tuan-tuan pernah tengok tak lembu pergi dekat rumput tu kan, pergi dekat padang, tiba-tiba dia angkat kaki depannya, dia suap kat mulut dia. Takkan ada tuan-tuan. Kau ada tuan-tuan lagi dia cepet-cepet. Bukan lembu tu dah. Takkan ada. Ya? Jadi lembu ni dia tangan pun tak ada. Lembu ada tangan ke tuan-tuan?
Kan? Dan timbul persoalan pula, lembu ada tangan ke tidak. Lembu ada 4 kaki ke ataupun 2 kaki 2 tangan. Itu tuan-tuan cari sendirilah. Yang penting lembu dia tak makan dengan tangan dia. Dia tak makan dengan usaha daripada anggota badan dia, tetapi dia makan dengan lidah dia semata-mata. Sebab tu ada dalam riwayat lain, dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut apa? Innallaha yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalu al-baqiratu bilisaniha. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata, sesungguhnya Allah benci kepada al-baligh, orang yang menyampaikan, minar rijal, daripada kalangan lelaki, alladhi yatakhallalu bilisanihi, yang melembutkan lidahnya, kama yatakhallalu al-baqiratu bilisaniha, seperti mana lembu yang memakan, yang meragut, yang membelit dengan lidahnya. Lepas tu Ibnu Athir dalam kitab Nihayah ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Maksud daripada hadis ini adalah huwallazi yatashaddaqu fil kalam. Orang yang memperindahkan perkataan dia, membodek, mengampu, memuji, wa yufakhimu bihi lisanahu, dan dia bercakap dengan fasih. Dia bercakap dengan lancar, bercakap tak sangkut-sangkut. Kan nasib baik saya cakap ada sangkut-sangkut dia kan, tak masuk dah. Dan membelit, wa yaliffuhu, dan dia membelit seperti mana lembu yang membelit rumput. Tuan-tuan kalau tengok lembu makan, tuan-tuan, dia akan gunakan lidah dia. Dia tak guna gigi. Dia makan guna lidah. Sebab tu ada sebahagian ulama kata, kenapa Nabi SAW menjadikan contoh lembu? Kenapa tak bagi contoh lain? Sebab lembu ni, tuan-tuan, perangai dia, bahkan ada sebahagian ulama kata hanya lembu sahaja yang ada perangai macam ni. Ada binatang lain yang dia makan dengan lidah. Banyak zirafah, katak, dia mendapatkan mangsa dengan lidah. Tetapi beza lembu ni apa, tuan-tuan? Dia kalau dia mengunyah pun dia tak guna gigi. Dia guna lidah dia. Segala-galanya memang berdasarkan kepada lidah dia semata-mata, tak gunakan anggota yang lain. Dan ada juga Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Tarikh An-Naisabur daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi SAW, innallaha yubghidu kulla alimin bid-dunya jahilun bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala juga benci, murka kepada setiap yang alim. Ini untuk orang alim, untuk ustaz, untuk ustazah, untuk orang yang mengajar Quran. Allah kata Allah benci dengan setiap orang yang alim di dunia, jahilin bil akhirah, dan jahil pada akhirat. Dekat dunia dia alim, orang kata hebat ustaz ni, pandai dia bercakap, tetapi di akhirat dia adalah orang yang jahil, hanya hebat berkata-kata tetapi perbuatannya jauh sekali. Jadi inilah antara yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita sedang bincang, iaitu mereka yang hanya menggunakan lidah mereka semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, bukanlah menjadikan lidah mereka sebagai habuan untuk mendapatkan akhirat. Lidahnya hanya digunakan untuk mendapat keuntungan dunia, untuk jadi cepat kaya, pergi ceramah dapat, kadang-kadang siap tetapkan harga, tuan-tuan. Saya dulu, tuan-tuan, di sekolah, ketika saya form, tak ingat pun tuan-tuan, form 3 lebih kurang macam itulah, kita anjurkan program jemput seorang ustaz. Ustaz tu terkenal, tuan-tuan. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan kau nak, tapi saya tak naklah sebut dah, sebab rakaman kan. Kalau nak tahu kena PM lah. Call, ustaz, kami nak jemput ceramah, ada program. Dia boleh letakkan harga, tuan-tuan. Dia kata boleh, tapi harga dia sekian. Ribuan, tuan-tuan. Panggil nak sekolah agama, duit pun tak berapa nak ada. Tapi mereka tetapkan ada nilai yang tertentu. Ribu, tuan-tuan, bukan ratus. Kalau ratus boleh tahan lagi, boleh terima lah. Bukan nama benar, tuan-tuan, ceramah sejam. Takkanlah sampai 4,000, 5,000, melampau kan. Jadi inilah yang kita khawatiri, termasuk dalam hadis yang Nabi kata, mencari kekayaan dunia hanya dengan lisan mereka, hanya dengan lidah mereka. Sama seperti lembu yang menjadikan lidahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Lepas itu ustaz ambil mengajar tak malam ni, ambil tak ustaz duit? Kan saya tengok ustaz mengajar malam, ambil je, tak pernah menolak pun. Kita kena faham. Yang dilarang adalah bila kita menjadikan, contoh kita mengajar agama, tak kira lah kalau bukan mengajar agama sekalipun, kita buat apa-apa sekali. Kita mengajar tentang bisnes, kita mengajar tentang perubatan, apa sekali, mengajar Quran ke.
Yang dilarang adalah kita menjadikan perkara tersebut, lidah kita, sebagai sumber untuk kita mendapatkan keuntungan dunia. Dia berceramah supaya dia jadi kaya raya, supaya dia boleh pakai kereta Mercedes, supaya dia boleh pakai rumah, duduk kat rumah yang besar, rumah yang indah. Bila nak pergi mengajar, kau nak panggil dan mengajar 3,000 sejam. 2 jam 6,000. Kau tak ada, jangan panggil. Seperti sampai ke tahap itu sekali. Maka ini yang kita khawatiri, termasuk dalam kalangan mereka yang menjadikan lidah sebagai sumber pendapatan untuk memperolehi kekayaan dunia. Adapun kalau kita bagi duit salam kepada ustaz-ustaz yang mengajar, kita bagi duit kepada ustaz yang mengajar anak kita Quran, ataupun contoh yang lain, kita pergi menghadiri kelas bisnes. Orang pergi kelas bisnes ni bayar berpuluh ribu, dia tak kisah tuan-tuan. Tapi bila bagi salam kat ustaz 100-200, dia bising. Ustaz ni cari dunia, ustaz ni menjual agama, jual ilmu. Habis ustaz kau. Dia pergi mengajar, pergi bisnes sampai puluh ribu tu dia tak ingat. Dia tak kisah. Tapi bila bab agama, dia kata jual agama. Jadi, kalaulah kita panggil ustaz, kita salam, itu bukanlah sebagai habuan untuk dia mendapat kekayaan. Tuan-tuan bagi pun berapa tuan-tuan? Bukanlah banyak sangat. Kadang kita salam pun paling banyak pun 200, 300 kan salam. 200, 300 itu kadang-kadang kalau ustaz tu daripada jauh, habis kat minyak tuan-tuan. Habis kat minyak, tol. Itu je. Kan, takkanlah dia datang mengajar kat kita. Dahlah dia datang mengajar, bercakap lagi, masa dia lagi, minyak dia lagi. Kita bersedekah kat dia senyum. Ustaz, terima kasih ya, datang lagi. Siap suruh datang lagi tu. Manalah orang tu nak datang. Orang tu pun ada anak, ada bini, ada rumah nak kena bayar, kereta, datang ke situ ada minyak. Jadi duit tersebut hanyalah sebagai kita hadiah kepada dia. Bukan sebagai kita kata memang dia jadikan duit itu sebagai sumber rezeki. Saya sendiri tuan-tuan, banyak yang saya pergi mengajar, saya tak dapat pun duit. Dan saya tak pernah pun paksa, bak sini duit saya. Kau ada janji nak bagi kan? Kau tak bagi, siap kau. Dan report kat polis. Pergi kat sekian. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu pepatah ulama, Syekh Salih Al-Ja'fari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau sebut apa? Nahnu sufiyah la natlub wala narfud wala nadakhir. Kami orang sufi ini, kami tak meminta. Kalau orang tak nak bagi, kami takkan minta. La natlub, kami takkan minta. Wala narfud, dan kami juga takkan menolak. Kalau orang dah bagi, ambil lah. Takkanlah nak menolak. Kan? Wala nadakhir, dan kami tidak akan menyimpan. Apa yang kami ada, kami akan laburkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana yakinnya para ulama sufi kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak untuk hadis yang ke-27 ini tuan-tuan. Walaupun panjang lagi sebenarnya kalau kita nak lihat, ada beberapa riwayat yang lain yang Nabi ceritakan tentang keadaan umat-umat akhir zaman, yang mana antara yang paling menarik tuan-tuan, Nabi ada sebut la taqumus sa'ah hatta yakuna zuhdu riwayatan wal war'u tasannu'an. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamah. Ini tanda-tanda akan berlakunya kiamah. Tidak akan berlaku kiamah, kata Nabi SAW, sehinggalah zuhud itu hanyalah riwayat, hanyalah melalui lisan. Ustaz-ustaz cerita tentang zuhud, cerita tentang wara, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Hanya cerita melalui lisan, tetapi bukan daripada diri dia, bukan daripada perbuatan. Wal wara'u tasannu'an, adapun wara' hanya daripada tasannu'an. Buat-buat je nampak baik, jalan tunduk je, tapi tanduk dia lah yang paling besar. Kita kata macam tu lah kan. Wara' itu hanya tasannu'an, hanya dibuat-buat, bukan realiti. Hari ni banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan ustaz, saya sendiri pernah jumpa dengan macam-macam orang tuan-tuan. Daripada kalangan ustaz, tak ustaz. Ada yang jenis yang suka tasannu' ni. Maksud dia apa? Dia nak buat-buat macam dia warak, tapi kita tahu dia tak warak. Itu yang masalah itu. Tapi kena faham juga lah tuan-tuan, apa itu zuhud, apa itu warak. Itu panjanglah perbincangannya. Biasanya dibincangkan dalam perbahasan tasawuf. Ada orang kata pakai kereta buruk itu zuhud. Tak, siapa kata macam tu? Zuhud itu bukan daripada zahir. Bukan zuhud maksudnya pakai baju koyak-koyak, jalan pun mengangkang kan. Pakai kereta buruk, duduk rumah kecil. Tak, itu bukan makna zuhud. Makna zuhud yang hakikatnya adalah berkenaan dengan soal hati. Zuhud itu bukan daripada lahir. Dia bukan ditunjukkan kepada saya. Lepas tu kita lihat ramai daripada kalangan ulama kita pakai kereta Mercedes. Guru kami, Sayyid Syekh Abu Huda Al-Yaqubi, hafizahullah ta'ala anhu, rumah ada banglo tuan-tuan. Kereta Mercedes S-Class. Kan? Pakai MacBook, Apple semua, handphone yang mahal.
Dia mengajar tasawuf, seorang ulama sufi. Ulama khalifah kepada tarikat pula tu. Kan? Tapi kehidupan dia mewah. Jadi zuhud itu bukan makna daripada lahiriah, tapi zuhud itu adalah berkenaan dengan hati, dan bukan kerja kita untuk menghukum orang. Kau ni tak zuhud lah, pakai barang mewah, tak. Zuhud adalah berkenaan dengan soal hati. Begitu juga dengan wara'. Wallahu alam tuan-tuan. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tercuit-cuit kan. Kalau ada yang terasa, saya minta maaf tuan-tuan. Tak ada niat di hati untuk menyinggung sesiapa pun, sekadar untuk memberi nasihat untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Mudah-mudahan semua ini menjadi asbab kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Ada episod tak? Pada siri akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.